Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan saya akan berkongsikan sedikit rahsia kejayaan yang dimiliki oleh Tan Sri Robert Kok Hok Nian sehingga beliau menjadi orang terkaya di Malaysia, malahan di Asia Tenggara, dan juga beliau telah digelar sebagai Raja Gula di Malaysia. Beliau telah dilahirkan pada 6 Oktober 1923 di Johor Bahru dalam sebuah keluarga Cina. Nama bapa beliau ialah Kwok Keng Kang yang berasal dari Fujian, China dan tiba di tanah Melayu pada awal abad ke-20. Nama ibu beliau pula ialah Cheng Keru. Beliau merupakan anak bongsu daripada 3 beradik, iaitu Philip Kwok Hok Ki dan juga William Kwok Hok Ling. Beliau telah mendapat pendidikan di Raffles Institution di Singapura dan juga English College di Johor Bahru. Beliau telah mengahwini 2 orang isteri, iaitu yang pertama Joyce Chia yang telah meninggal dunia dan yang kedua Pauline Ho Poh Lee, dan beliau telah dikurniakan 8 orang cahaya mata. Anak pertama beliau ialah Kwok Kun Ho yang dilahirkan pada 1951 dan telah mendapat pendidikan ijazah sarjana muda di University McGill, Canada. Beliau juga telah dilantik sebagai pengerusi Kwok Brothers. Seterusnya, beliau telah dikurniakan seorang cahaya mata yang bernama Kwok Kun Ian. Kwok Kun Ian telah dilahirkan pada tahun 1955 dan telah mendapat pendidikan di University Nottingham di England. Beliau telah mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang ekonomi. Oleh hal demikian, beliau telah mengambil alih kebanyakan urusan bapanya dalam bidang perniagaan. Anak perempuan beliau pula ialah Kwok Hui Kwong telah menggalas jawatan sebagai Ketua Eksekutif SCMP Group dan juga pengerusi Shangri-La Asia. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada sedikit latar belakang yang dimiliki oleh Tan Sri Robert Kok Hok Nian. Merujuk kepada Forbes, nilai anggarannya ialah dia sekitar 12.5 bilion pada tahun 2011. Menjadikan beliau seorang yang terkaya di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Kini beliau adalah seorang yang utama syarikat multinasional kumpulan Kwok. Kwok merupakan seorang yang malu, pendiam dan menyendiri. Kebanyakan daripada perniagaannya dipegang oleh beliau dan keluarganya. Ini kerana beliau merasakan perniagaan itu haruslah dijaga dan diwarisi oleh ahli keluarganya sendiri. Yang kedua, selain daripada pelbagai jenis perniagaan di Malaysia, syarikat beliau mempunyai pelaburan banyak di Asia Tenggara. Kepentingan perniagaan merangkumi daripada penanaman tebu, penibisan gula, penghilangan tepung, pemakanan binatang, minyak dan pelaburan hinggalah ke kewangan seperti hotel-hotel, perdagangan dan pengangkutan. Saya akan menceritakan apa rahsia kejayaan Tan Sri Robert Kok. Rahsia kejayaan Tan Sri Robert Kok adalah sikap beliau yang sungguh teliti, bercita-cita tinggi dan tak banyak cakap, selain itu mudah dinampingi. Selain itu, pertuturannya yang lemah lembut, sopan dan tertib. Kalau kita tak setuju dengan pendapat beliau, kita pasti akan menghormati sikapnya. Itulah gambaran yang diberikan oleh seorang kawan Tan Sri Robert Kok, iaitu Tan Sri Roman Navernam mengenai Robert Kok. Seterusnya, kunci kejayaan beliau adalah keberaniannya mencuba apa jua bidang perniagaan. Ditambah pula tenaga pekerjanya yang jujur dan setia, kata sumber yang enggan namanya disebut. Dalam satu wawancara dengan majalah Alumni National University of Singapore pada tahun 2000, Tan Sri Robert Kok berkata, kejayaannya adalah hasil kerja keras. Jangan harapkan jalan singkat untuk berjaya. Jika kita berjaya, orang akan mula memperkatakannya bertahun-tahun. Mereka akan datang jika reputasi kita kukuh. Selain itu, hubungannya yang baik dengan semua pihak, termasuk usahawan-usahawan Cina. Beliau juga memupuk hubungan baik dan erat dengan ahli perniagaan Cina Asia seperti Lim Siak Liang,
Yak Hong Leong, Lee Kiak Sing dan Charity Sok Hok Chi dalam apa yang dikatakan rangkaian bambu yang bermaksud bunuh. Tan Sri Robert Kwok kemudian bekerja dengan Mitsubishi Doji Kaisha yang menjual garam, gula dan beras. Untuk memperbesarkan perniagaan keluarganya, Tan Sri Robert Kwok mencontohi hubungan rapat yang dipupuk oleh bapanya dengan memimpin Melayu Johor. Titik permulaan empayanya tercatat selepas kemerdekaan. Beliau menubuhkan Malaysia Sugar Manufacturing Company pada tahun 1958 dengan kerjasama Mitsui Bussan Kaisha dan Sugar Nissin Manufacturing. Selain itu juga pada tahun 1964 beliau membina kilang gula pertama Malaysia, Malayan Sugar Manufacturing, dengan mendapat kuasa monopoli dari kerajaan. Beliau turut membuka ladang tebu pertama negara, iaitu Perlis Plantation di tanah milik kerajaan dengan bantuan Felda. Pada sekitar tahun 1970-an, ladangnya dia diluaskan ke Indonesia, menjadikannya salah seorang pedagang utama gula dunia. Urusannya mendapat kerjasama pihak berkuasa seperti Lembaga Tabung Angkatan, tentera dan Amanah Saham Nasional yang membolehkan mengekalkan hubungan peringkat tertinggi dengan kerajaan. Akhir sekali, Tan Sri Robert Kwok dan sepupunya iaitu Kwok Hok Chin menubuhkan Yayasan Kwok untuk mengurangkan kemiskinan dan jurang ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin di Malaysia. Keluarga Kwok sangat mempercayai tanggungjawab sosialnya untuk berkongsi kekayaan dengan mereka yang kurang bernasib baik. Saya akan menceritakan tentang sikap Tan Sri Robert Kwok. Tan Sri Robert Kwok merupakan usahawan yang bersikap realistik. Realistik bermaksud bersifat atau menunjukkan keadaan yang sebenar. Gambaran yang diberikan dapat dikatakan Tan Sri Robert Kwok merupakan orang Malaysia yang terkaya dan juga pengusaha Tionghoa Malaysia yang berpengaruh. Selalu dirujuk sebagai Sugar King atau Raja Gula, tetapi beliau tidak menyukai gelaran ini dan menganggapnya tidak tepat, oleh kerana beliau juga memiliki empayar perniagaan yang lain. Antaranya ialah rangkaian Hotel Shangri-La. Oleh itu, beliau lebih menyukai gelaran Raja Hotel. Saya suka hotel, tetapi gelaran julukan Raja untuk saya itu tidak tepat, kata beliau ketika ditemu ramah oleh media. Beliau menceritakan permulaan beliau menceburi diri ke dalam industri pelancongan di negara China, iaitu dalam industri perhotelan. Kemudahan pelancongan di China, terutama tandas, berada dalam keadaan serba kekurangan. Oleh itu, ia tidak mampu menarik para pelancong asing. Tetapi, saya menganggap ketika itu negara China akan menjadi destinasi pelancongan yang hebat kerana memiliki barangan dan tempat bersejarah yang banyak, kata beliau yang membina Hotel Shangri-La yang pertama di Hangzhou, China pada tahun 80-an. Hari ini terdapat 72 Hotel Shangri-La di seluruh dunia, termasuk 34 buah di negara China, dan kini terdapat 45 lagi yang sedang dibina, juga termasuk 28 buah
yang dibina di negara China. Beliau berkata perhotelan sebagai sebuah industri perkhidmatan yang bergantung kepada pekerjanya daripada pengurusan teratas hinggalah pengurusan pekerja terendah untuk memberikan khidmat pelanggan. Oleh itu, sejak memasuki industri pelancongan ini, Tan Sri Robert Kwok sentiasa prihatin kepada keperluan pekerjanya. Tanggungjawab lembaga pengarah yang terbesar ialah pekerjanya, kata beliau Tan Sri Robert Kwok. Sekian, terima kasih.